Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami daripada Grup 2 Tanaman Industri Minor telah ditugaskan untuk merakamkan video berkaitan pengurusan perosak di tanaman di kawasan kelapa. Jadi pada hari ini kami berada di plot H belakang KPZ. Ada sedikit pokok kelapa yang ditanam di sini. Jadi kami akan menunjukkan contoh-contoh pokok yang telah dijangkiti ataupun diserang serangan oleh perosak ataupun penyakit yang ada. Yang kita perlu memastikan ialah pembajaan itu penting, juga pengurusan perosak serta pengawalan serangga. Hal-hal itu perlu dititik beratkan dan diawasi supaya kita tidak terlepas pandang dan dapat memastikan kita punya penanaman kelapa ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan produktif, kualiti serta tinggi hasilnya. Okey. Maka hari ini kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengurusan perosak tanaman kelapa dan antara contoh-contoh serangan perosak yang terdapat di kawasan penanaman kelapa. Perosak yang pertama iaitu kumbang tanduk atau dalam nama saintifiknya ialah Orytes rhinoceros. Jadi, kumbang tanduk dewasa akan mengorek ke dalam pucuk dan memakan tisu-tisu lembut dalam kelapa. Apabila ianya berlaku, pelepah membesar, maka daun kelapa yang akan membentuk kipas dan menyebabkan pokok kelapa tersebut terbantuk. Jadi, di antara simptom-simptom yang diserang perosak iaitu kumbang tanduk ialah seperti yang tertera. Jadi, cara untuk menguruskan perosak iaitu kumbang tanduk ialah dengan menggunakan perangkap bahan PVC dan feromon. Bahan PVC tersebut hendaklah tingginya 2 meter dengan garis pusat 10 cm. Dan perangkap tersebut hendaklah diletakkan di kawasan tanaman kelapa dan perangkap tersebut mestilah terlindung dengan kawasan cahaya matahari. Oleh itu, setiap hektar tanaman kelapa hendaklah meletakkan 5 perangkap PVC tersebut. Dan feromon perlulah diganti setiap 3 bulan sekali dan perangkap perlulah diperiksa setiap 2 minggu sekali. Jika ada kumbang yang terperangkap di dalam perangkap tersebut, hendaklah dibuang atau dimusnahkan supaya ianya tidak berlaku lagi kepada pokok-pokok yang lain. Baiklah, sekarang saya akan beralih kepada serangga yang menyebabkan ancaman kepada pokok kelapa. So, saya mengambil adalah ananai. So, ananai yang mengancam, yang menyerang pokok kelapa adalah Odontothermus obesus. Jadi Odontothermus obesus ni adalah populasi perosak berlaku sepanjang tahun, tetapi populasi maksimum ialah pada bulan Januari, daripada bulan Jun dan hingga September, bertepatanlah dengan permulaan monsun. Jadi apa yang gejala kerosakan yang disebabkan ananai ini adalah ananai ini berkemungkinan menyebabkan kerosakan pada benih, pada anak benih yang dipindahkan, terutamanya pada peringkat awal. So, ia akan menyebabkan kelayuanlah pada anak pokok. Yang kedua adalah pangkal batang di tampang rasan daripada tanah dan gentian. So, seperti tanah pada batang, kulit kayu rosak dan juga pokok yang dijangkiti tersebut. Jadi, untuk mengenal pastikan perosak ini adalah pada peringkat dewasa, serangga kecil berwarna krim menyerupai semut dengan kepala berwarna gelap. Jadi pengurusan terdapat 2 adalah dengan kaedah budaya, iaitu cari busut ananai di dalam atau berhampiran tapak semayan atau kebun kelapa dan musnahkan dia. Yang kedua adalah penggunaan sanitasi lapangan dengan membuang bahan organik dalam tanah semayan dan menutup kacang bercambah dengan lapisan pasir sungai. Yang untuk kaedah kimia pula adalah yang pertama, sembuh kupur sulfat 1% atau minyak tempurung kacang gajus 80% atau sembuh chloropyrrhus besar aka 3 ml air, dan juga boleh gunakan minyak neem 5% atau NSKE
20% untuk memelihara daun kelapa anyaman daripada serangan oleh hana-hana yang tadi. Yang ketiga adalah sapukan kalsium pada pangkal batang untuk mengawal serangga-serangga anak-anak ini. Yang ketiga adalah sapu dengan minyak neem 5% sekali pada pangkal dan sehingga 2 meter ketinggian batang untuk kawalan yang lebih berkesan. Serangga perosak yang kebiasaannya terdapat di ladang kelapa sawit di UPM ini adalah ulat beluncas ataupun nama Inggerisnya Nether caterpillar. Nether caterpillar terdapat 3 jenis nama saintifik yang antara yang famous di Malaysia dan negara sekelilingnya. Antaranya adalah Dharmatrima, Setoran Niten dan Sentosa asina. Nether caterpillar ini ataupun ulat beluncas ini juga dikenali sebagai ulat pemakan daun. Ulat pemakan daun ini mempunyai bilangan populasi yang sedikit, tapi mereka akan menyebabkan kerosakan pada daun itu kerana mereka ingin memakan daun untuk mengkomplitkan ataupun untuk menyeluruhkan dia punya life cycle. Okey, antara simptom yang dikenali oleh yang dibuat oleh ulat beluncas ataupun caterpillar ini ataupun larvanya adalah dengan mengecupkan ataupun memakan daun-daun kelapa sawit. Okey, caterpillar ini akan makan bahagian bawah daun ataupun bahagian-bahagian daun di tengah ini yang akan menyebabkan kehilangan daun dan akan mengganggu fotosintesis daripada pokok tersebut. Okey, manakala bagi caterpillar ataupun ulat beluncas yang dewasa, mereka akan turun ke bawah pelepah dan untuk membuat pupil. Akan bertelur di bawah tanah. Okey. Bilangan serangan ataupun wabak ini akan berlaku sekiranya bilangan larva di setiap pelepah daun ini meningkat. Dan terdapat banyak kaedah ataupun kawalan yang dapat dilakukan. Antara contohnya adalah integrated pest management. Selalunya kombinasi antara kawalan fizikal, chemical dan biologi akan digunakan oleh para pekerja ataupun kebanyakan ladang kelapa. Okey, bagi kawalan fizikal, para pekerjanya selalu akan memotong daun dan membakar pokok daun pelepah yang kering ataupun yang dikena efek oleh pokok tersebut. Manakala bagi racun, semburan racun kimia yang sering digunakan adalah cypermethrin. Racun semburan ini hanya akan digunakan apabila membuat kajian bancian pokok terhadap serangga tersebut bagi menjimatkan kos pembelanjaan penyemburan. Okey, dan bagi kawalan biologi, itu kawalan yang terakhir adalah penggunaan dua pokok tumbuhan iaitu Tunera subulata dan Antigona leptopus. Okey, pokok Tunera subulata ini adalah berwarna kuning dan warna putih. Manakala pokok Antigona leptopus ini adalah berwarna pink ataupun dikenali sebagai pokok air mata pengantin. Kedua-dua pokok ini memberikan keseimbangan ekosistem terhadap kawasan sekitar kerana ia memberikan sumber makanan kepada parasitoid dan ia akan menarik perhatian parasitoid dan pemangsa-pemangsa ulat beluncas ini untuk menyerang mereka. Serangga perosak yang kita dapat lihat pada pokok kelapa, terutamanya di ladang pokok kelapa yang besar, adalah anai-anai. Nama saintifik bagi anai-anai kelapa ini ialah Aseria guereronis, dan anak-anak ini amatlah terkenal di benua Afrika, benua Amerika Selatan dan Asia Tenggara sendiri. Jadi anak-anak ini merebak melalui angin, iaitu semula jadi, dan kerosakan yang dilakukan oleh anak-anak ini pada kadar 30 hingga 60%, di mana dia akan merosotkan hasil tanaman pokok kelapa, iaitu buah kelapa itu sendiri. Jadi simptom-simptom yang kita dapat lihat oleh kerosakan anak-anak ini, kita dapat lihat pada buah kelapa itu sendiri, di mana anak-anak akan terbang mengikut angin dan dia akan mendarat di perianth of buah kelapa itu sendiri, dan dia akan mula makan di meristemic zone di sini, dan simptom itu akan merebak sehingga ke seluruh buah kelapa. Anak-anak ini dia akan datang pada buah kelapa yang muda, dan buah kelapa yang muda iaitu umur 1 bulan, kesan daripada kerosakan itu amatlah tinggi berbanding buah kelapa yang dimakan oleh anak-anak pada usia lebih daripada 1 bulan. Jadi untuk kawalan atau management perosak ini, kita bahagikan kepada 3 kawalan, iaitu yang pertama kawalan culture, di mana kita boleh mengurangkan severity pokok kelapa ini dengan memberi air dan baja yang cukup agar dia dapat kekal hidup walaupun diserang anak-anak. Untuk yang kedua ialah kawalan biologi, di mana kita boleh gunakan beneficial microbe, iaitu fungus, di mana fungus ini
dapat membunuh anai-anai itu sendiri, di mana fungus ini dicampur di dalam air dan disembur pada buah kelapa yang dimakan oleh anai-anai atau ditinggal oleh anak-anak itu. Kawalan yang ketiga iaitu kawalan yang sangat biasa digunakan oleh petani atau orang biasa di luar sana, iaitu kawalan kimia. Kawalan kimia yang biasa digunakan ialah racun yang sangat efektif dan sangat ramailah yang gunakan kawalan ini. Sebenarnya, mengapa sesebuah pengurusan perosak ini penting di dalam apa jua tanaman yang kita usahakan? Yang pertama, supaya kita dapat mengawal serangan perosak dan serangga yang menyerang. Yang kedua, kita bukan sahaja membunuh ataupun menghapuskan perosak ini secara penuh, kerana itu adalah bukan objektif dalam pengurusan ini. Tetapi yang pentingnya supaya kita dapat mengurangkan perosak yang ada agar tidak menjejaskan ataupun merosakkan ekonomi sesebuah tanaman tersebut. Yang ketiga, selain itu pengurusan perosak ini penting kerana kita bukan saja membunuh dan juga menghapuskan perosak-perosak yang ada, tetapi kita juga dapat menghindari dari berlakunya gangguan, terutama dari segi hasil yang kita akan dapat. Yang kedua, supaya tidak ada penyebaran ataupun berlakunya percambahan koloni-koloni serangga perosak yang sedia ada. Dan terutamanya yang terakhir, supaya kelangsungan hidup kelangsungan hidup serangga tersebut dapat kita hapuskan. Do ba 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 do boo boo a boo ba do boo boo